pada petang ini iaitu kepada kepercayaan dagangan semakan realiti. Kalau ini tak betul, nasihat saya berhenti dulu trade. Berhenti dulu trade. Okey. Siapa yang ada ikut sesi Imran hari itu? Ya, ini something yang kita cover tahun 2 tahun lepas. Tahun lepas pun ada. Kita bercakap mengenai teori of kecekapan. Kecekapan terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah apabila seorang tu, saya gunakan ni lah, susah nak lukis kat sini. Teori kecekapan. Ini something yang sebab trading ni adalah kepada kecekapan. Kecekapan terbahagi kepada basically 2 tau. Basically 2. Di sini kita ada kita bermula semua daripada sini. Bila kita belajar trading, kita semua belajar daripada sini. Di mana at this pada permulaan ni, kita tak tahu kita tak tahu. Kita ingat trading tu cuma ikut teknik, itu je. Yes, pada waktu ini kita akan buat apa tau? Dia panggil sebagai apa? Ini di antara kita punya analisa dan intuition. Analisa dan juga intuisi. Kita punya intuition. Pada level pertama, analisa salah, intuisi salah. Kita tak tahu, kita tak tahu. Yang starting ni lah, kita boleh profit banyak, starting masuk, entah masuk apa jadi, tiba-tiba buat duit. Lepas tu lebur semua. Pada fasa ni, kita tak tahu, kita tak tahu. Ramai kita bermula sini. Monkey see, monkey do. Ni waktu pertama, lepak jumpa member kata, kau nak jadi macam aku tak? Kau tengok ni, biru ni. Wah, 5,000 US dollar, tekan sekali je. Kita pun, wah, macam apa kau buat? Trading, kau tengok macam ni, ini kau masuk, ini kau keluar. Kita kan trading macam tu je. Dan kita dimomokkan dengan benda ni dalam banyak media sosial. Kita dengar macam-macam. Kita ingat trading tu, wah, senang ni. Ni pada waktu ni kita tak tahu, kita tak tahu. Ni pada waktu ni. Yang kedua adalah, ini fasa kecekapan. Saya expand sikit apa yang Imran punya sesi. Bagi mereka nak tahu, ikut sesi Imran. Sesi Imran bagus. Saya ikut sesi Imran tau. Sesi dia bagus. Dia terangkan satu. Even saya nak refresh balik, saya ikut sesi Imran. Ikut. Okey. Yang kedua ni, fasa kedua adalah analisa kita betul. Yang analisa kedua ni, analisa kita betul, intuisi kita yang kedua ni, ini adalah kebalik. Okey, analisa kita masih salah. Okey, intuisi kita betul. Ni pada fasa kedua. Di mana pada waktu tu kita tahu kita tak tahu. Ini kita tahu, kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana nak trade. Orang tunjuk. Kita buat, wah, sekejap jadi, sekejap habis semua, sekejap jadi, sekejap habis semua. Ini yang pertama ni. Okey, sebab kita cuba baca market, Pian. Anda tak cuba untuk ikut sistem. Dan bila anda ikut sistem, tak kisahlah market nak buat apa, kita biarkan sistem kita baca market. Itu beza dia. Okey? Ini yang kedua. Ini pasal kepercayaan. Sebabnya ini kita melalui benda-benda ni. Anda reflect balik bila anda start trading dan sampai sekarang. Anda akan mana? Okey? Yang ketiga ni adalah, analisa kita, analisa betul,
Intuisi anda salah. Pada fasa yang kedua ni kita akan start tuduh orang. Wah, dia ni master, minta tengok account master. Dia ni power. Waktu ni, kau boleh buat ke? Tak adanya, tak ada orang boleh buat duit daripada trading. Sebab itu saya duk katakan, anda jangan buat duit daripada trading. Anda buat duit daripada trading, anda letakkan dia kepada ni, faham tak? Kepada pelaburan. Bukannya kepada besarkan risiko anda. Sebab selagi anda, apa yang kita impikan, ramai yang impikan trading, dia cuba untuk besarkan trading account supaya nanti dia boleh jadi full time trader, lepak kat rumah, ada internet, sambil layan Netflix, sambil layan MCO, apa semua lepak kat rumah, dia klik jadi duit. Mengarut. Direct saya bagi tahu, mengarut. Sebab anda tengah besarkan risiko anda. Tak risiko kat pasaran, tak risiko kat anda, simple. Broker, saya tak kata XM, broker, faham? Anda pernah kenal ke mana letak duit ni? Fikirkan apa saya sebut ya. Bank, semua tu selagi itu belum masuk poket anda, selagi itu anda dekat risiko, faham tak? Intuisi. Dekat sini intuisi anda salah. Faham? Analisa dah betul. Analisa dah betul. Tapi pada waktu ini anda masih melakukan kesilapan di mana anda rasa tak ni ada masanya anda tak ikut sistem anda susah nak anda tengah katalah pada waktu itu teknik anda kan masuk loss. Mungkin dia tengah mengalami fasa dia baca market tak cantik. Anda pula buat apa? Anda pergi tukar teknik. Belum, tak ada. Ini untuk elak masalah ni, itu yang anda kena ada memahami pasal expectancy, pasal pulangan, average return, sistem anda. Faham? Yang bab ini. Ramai kita ni, kalau anda dah trade lebih daripada 2-3 tahun, anda berada dalam dua fasa ni. Ni antara duanya. Analisa tak betul, intuisi anda salah. Sama ada anda kata orang tak dapat nak trade, ataupun anda main ikut je orang. Boleh ni analisa aku tak betul, tapi dia tu punya analisa power, aku ikut dia. Boleh buat duit. Itu yang bab ini. Bab sini. Okey? Infak buat gala dinner. Okey. Yang teratas ni adalah analisa anda betul, intuition anda betul, intuisi anda, perasaan anda. Okey. Bab ini yang paling susah nak buat. Dan untuk capai kecekapan ini bukan kepada teknik hebat tau. Elliott wave lah, apalah, bukan itu. Bukan itu. Anda gunakan mana-mana sistem yang anda faham. Kalau anda faham sistem 3711 yang saya kongsikan, itu sistem yang amat ringkas sebenarnya. Tapi kalau anda dah ada apa-apa teknik anda, dapatkan ekspektasi dia. Anda cuma trade teknik tu. Kalau dah 12 tahun, berhenti dulu. Pian, berhenti dulu. Sebab anda cuba trade. 12 tahun, most kita ni dah ada berpuluh, kalau tak beratus teknik yang kita belajar kan. Berhukum. Faham? Apa yang anda buat, listkan teknik anda dan jangan malu. Pakai demo dahulu. Saya tak faham kenapa trader nak malu. Saya tak faham. 3 teknik anda yang anda faham. Faham tak? Tak kisah apa-apa teknik yang anda tahu dia lengkap. Anda tahu bila nak masuk, bila nak keluar, dan anda dapatkan ekspektasi sistem berkenaan. Dapatkan sistem, ni, buat dekat demo. Tak apa, jangan letak duit. Kalau loss buat apa kita letak duit kan? Dan trading ni ada masanya dia bukan untuk semua orang. Saya akui, tak semua orang boleh trade. Sebab dia pandai nak trade, tapi dia tak pandai kawal emosi. Sebenarnya
kita ramai, terutamanya forex trader, pengetahuan teknikal secara average, secara saya ambil pukul rata, secara puratanya trader forex teknikal dia bagus. Teknikal bagus. Fibo, Marubozu, apa semua dia boleh sembang siang malam. Tetapi when it come to money management, when it come to position sizing, aduh, Fibo Sumanda finalis. Ya, itu sebenarnya. Ya, jadi untuk atasi masalah ni, tuliskan macam anda buat buku ataupun buat satu PDF, e-book, teknik anda. Teknik 1, teknik 2, teknik 3. Tuliskan, lepas tu test dia. Dapatkan ekspektasi dia. Jangan trade dahulu. Berhenti dulu. Macam tengah pujuk Zul lah ni. Faham? Anda senaraikan teknik anda, macam mana set up anda, apa arah market. Anda cuma trade dia. Tiga demo account, anda tradekan dia, cukup untuk data dia, dapatkan ekspektasi dia. 100 entry, dapatkan dia. Cek Rosan, mana tahu teknik lama lagi bagus. Sebab teknik sebenarnya dia macam ni. Ini market. Ini kita sebagai trader. Okey? Ini kita. Dia pakai seluar lah. Okey? Buruk sangat tak pakai seluar. Dia pakai baju. Okey. Ini kita. Jadi untuk kita nak baca market, 3 helai rambut. Okey. Untuk kita nak baca market, kita ada teknik. Kita ada sistem kita. Ya? Sistem kita. Benda ni yang payah nak buat. Kita tak trade market. Kita trade sistem kita. Di mana sistem kita yang mendapat input daripada market dan dia yang baca market. Kita cuma ikut dia. Kita cuma ikut dia. Kita tak biar sistem kita baca market. Dalam sistem 3711, dia faktor fundamental, faktor sentimen, faktor technical, faktor correlation dimasukkan sekali dalam sistem 3711. Itu 3711 ya. 3711. Kalau anda ada mana-mana teknik anda test dia dahulu. Lepas tu anda dah dapat sistem anda yang anda faham, anda piggyback sistem anda kepada position sizing model. Benda ni yang payah nak buat. Benda ni yang kita payah nak buat. Sebab, kenapa? Ni. Ini yang tak ada. Ini, kita masuk dalam market dengan kepercayaan yang tak apa-apa. Contoh, bila anda jumpa kadang-kadang rakan kawan lama kan, kita tengok perception orang, kau buat apa sekarang ni? Oh, aku trading forex. Wah, kaya. Nampak? Terus direct. Wah, kaya. Kan? Nampak? First orang, wah, kaya. Ataupun forex, ataupun whatever lah, anda trade apa, saham. Oh, aku trade saham. Wah, kaya. Kenapa kita tak lihat ini cuma sebagai satu perniagaan online? Faham tak? Ini satu perniagaan online. Dia tak ada bezanya anda buka kedai runcit, supermarket, mall. Dia bergantung kepada modal anda dan jenis perniagaan yang anda. Ini perniagaan online. Satu, anda kena tengok trading ni sebagai perniagaan online. Itu yang anda kena tengok. Itu payah. Ini kata kunci dia. Sebab kalau ini kita salah, habis.
Itu dia. Kalau ini kita salah, dan kenapa orang beranggapan macam tu, Imun? Sebab nampak, anda pergi kat media sosial kita, anda tengok rakan-rakan, saya tak tahu siapa, untung je cerita dia, mostly marketing. Untung je, untung, tak ada rugi. Ataupun aku dah naik biru, sekali-sekala naik merah. Orang pun komen kat situ, alah yang merah tunjuk, yang biru hari tu tak tunjuk. Kawan tu tadi tengah pening, duit yang biru hari tu dia dah belanja lain. Yang dia untung, ada untung, dia pergi tempat lain, duit tu dah habis. Lepas tu yang merah ni kena depo lagi cari duit. Itu perjalanan biasa. Jadi berasa. Faham? Ini realiti yang kita terpaksa terima. Jadi konsep realiti kita bergantung kepada kepercayaan kita. Sebab itu saya ceritakan yang ini tadi. Pasal ini tadi. Pasal ini tadi. Pasal ini tadi, di mana inilah kita punya window, kita punya kunci, kepada kita punya jendela kepada dunia nyata tu. Jadi dalam trading is not about this. Ini semua adalah SOP. Anda ada model pasaran anda ada position sizing. Okey, masalahnya emosi kita nak ikut dia. It's not about that. Kalau cerita pasal risk management, kalau cerita pasal entry kat mana, keluar kat mana, most of us boleh cerita benda ni. Must have someone win and someone lost. And kesian pada yang lost. Itu kalau kita lihat dalam especially dalam forex market, currency market adalah pasaran terbesar. Ia melibatkan transaction bernilai, saya buang ni, tak payah, bernilai 6.6 trilion. Dan kalau kita bercakap mengenai spot, kita bercakap mengenai amount of 1.8 trilion dollar. Anda rasa 1.8 trilion dollar ni, ada ke retail trader depo 1.8 trilion dollar? Ada ke? Jadi kita ni at the mercy, kita sebenarnya at the mercy, 3 level of the market. 3 level. Ini adalah composite man kita, orang besar kita. Ini adalah bank-bank besar. These are the large bank, the large brokers, the large money market ni. Ini the player besar. Ni level 1. Ni level 1. Lepas tu kita ada level 2. Level 2 ni adalah bank perdagangan, hedge fund tu. Level 2. Ni kita. Ni level-level akses kepada pasaran. Kita ni retail ni. Memang kena makan lah kita. Sebab satu, anda tak tahu dia orang, anda guna dia pun. Ini yang anda kata liquidity provider apa semua kan. Ni LP sini mungkin ada LP lagi besar, prime kan. Dia orang tahu order kita kat mana, stop loss anda kat mana. Kalau dia orang nak enter, dia nak cari liquidity, anda rasa dia masuk kat mana. Dia tahu overall market punya order kat mana. Anda orang sebelah nak tengok entry dia pun dia tak bagi kan. Boleh tengok entry kau, tak nak. Itulah dia. Jadi untuk kita Cik Gosen, untuk kita ni the only way adalah anda follow composite man, anda follow apa yang dia orang buat. Maksudnya kita only follow trend. Anda cuma follow trend. You don't go ni atas ni sell, bawah ni buy. Bila macam ni anda tak trade. You only trade bila keadaan ini. Faham tak kenapa? You only trade, follow the trend. Kita tak dapat nak tahu pucuk akar. Tak dapat. Sebab anda tak tahu order dia kat mana. Selalu nampak kan market macam ni, sideways.
Lepas tu kan dia hentak sekali, lepas tu jatuh macam tu. Kan? Itu yang biasa kita nampak. Ataupun dalam ni ni macam ni. Macam ni. Hentak sekali naik. Okey. So apa? Level of liquidity. Ni Wyckoff sikit lah. Adalah sikit Wyckoff kat situ. Faham? Level of liquidity. Di mana sini lah orang kat sini ingat, wah dia punya valley ni break kan. Dia break turun ke bawah. Dia punya sini kan. Dia break, retest, dia nak sell kan. Itu yang orang panggil institution level. Institution liquidity level. Min 3 teknik yang bersistem untuk test expectancy. Minimum 3 teknik. Kalau anda dapat test banyak, boleh. Dia tak kisah. Kalau anda ada masa, boleh. Sebab itu anda cuma trade bila ada trend. Jangan trade bila tak ada trend. That's why you are not always in the market. Anda trend tak sentiasa wujud dalam market. Kan? Spring. Faham. Inilah spring. Itu benda-benda ni di mana kalau setakat masalahnya teknik semua kita ada. Dia nak kawal emosi. Di sinilah kenapa dalam trading sebenarnya bila anda been doing it a long time, it's not about knowing the market. It's sampai satu tahap di mana trading ni sebenarnya anda memahami diri anda. Yap. Itu sebabnya by RBS SBR. Sebab itu saya tak masuk macam tu. Saya masuk dekat ekstrim kan. Dalam 3711 dekat ekstrim. Okey. Dalam trading sebenarnya lebih lama anda trade, anda lebih kenal diri anda. The moment anda tak tahu anda berniaga macam mana, anda kena faham anda berniaga macam mana, siapa anda. The moment anda enter market tadi, siapa anda. Dan untuk tahu benda tu, di sinilah anda kena kenal diri anda, kepercayaan anda. Dan kajian dijalankan kepada trader, mendapati trader trade tak sama. Tapi kepercayaan bagi mereka yang berjaya adalah benda-benda ni. Anda bertanggungjawab kepada prestasi diri. You have control over your financial destiny. Anda ada kontrol, anda boleh kawal anda punya hala tuju kewangan. Itu kepercayaan pertama yang anda kena pegang. Yang kedua, objektif mendalam. Ini adalah amat penting. Kenapa anda trade? Kalau jadi, apa dimaksudkan dengan jadi? Kalau tak jadi, apa dimaksudkan dengan tak jadi? Berapa modal? Jangan, aku top up kan, pergi cari duit. Saya minta lah, berhentilah buat benda tu. Yang pergi cari duit top up kan, dia pergi burst account ni. Dia macam anda kan. Anda masuk satu projek yang orang kata, okey, yang anda tak mampu nak buat tau. Lepas tu anda duk pinjam. Kalau jadi, tak jadi, anda bankrupt. Itu tak dapat. Tak payah cerita top up. Saya tengok, bila especially Bitcoin, crypto kan, jatuh top up. Anda memang rancang ke top up? Kalau anda merancang, tak apa. Kalau anda merancang, tak apa. Sepatutnya anda tak guna leverage. Biarlah. Sepatutnya lah. Okey. Ya, kita buat sebab itu saya pegang yang itu urusan 3711 tu, dia adalah something yang memberikan gambaran kepada cerita market. Sebab tu saya tak nak campur-campur. Macam silver tadi saya alihkan sistem lain. Itu saya terangkan tadi. Okey. Kalau jadi, apa yang jadi kan?
tidak kita tetapi tampi kan, macam tu. Kalau padi katakan padi kan. Kalau rugi berapa had dia, kalau untung. Dan sebenarnya trading bukannya kepada teknik. Teknik tu cuma benda sama je. Ini rahsia trading. Kalau anda nak cari rahsia trading bukannya kepada teknik. Anda belajarlah macam-macam pun. Size position, bila anda start besarkan, bila anda kecilkan, bila anda tengah buat duit, ini sebenarnya dia bukannya kepada teknik. No. Dalam trading anda kena ambil risiko dan memahami rugi itu ada dalam trading. Kalau nak untung je jangan trade. Kalau even anda buka stall burger, hujan boleh rugi. Benda-benda ni. Faham kan? Kaedah pasaran, kaedah dagangan anda, sistem anda dengan pasaran. 3711 market trading champion. Market sideways habis dia. Jadi kita tahu bila kita nak trade. Bila kita nak trade. Size posisi bukannya entry. Dalam trading, anda capai apa yang anda nak. First, anda kena tahu apa anda nak. Anda nak bangunkan size posisi macam Galih cerita pasal bullet system kan. You must know apa anda tahu, anda nak dulu. Anda kena tahu apa yang anda nak dalam sistem tu. Dan harian punya bullet will be on besar punya objektif. Barulah anda dapat bangun model size posisi. Jadi anda tahu berapa anda nak risk per entry, bila nak naik, kalau tak perform, apa dimaksudkan dengan tak perform, tengah loss 2% ke, 5% ke, 10% ke daripada equity. Dan kita kata, oh ini aku dah tak bagus ni, aku turunkan. Bila anda nak turunkan, jangan main, alamak tadi kena SL, ni kecil sikit. Tak dapat. Dia kena overall system, bukannya 1-2 entry. 1.5 million. Tahun ni dia loss 1.5 million. Dia kata last year senang je trading. Tekan. Ya, sebab last year kita dalam market yang tengah trending dari bulan 3 tahun lepas. Tahun ni market tengah ni, tapi dia rugi bukannya pasal pasaran. Dia rugi sebab tak jaga duit. Betul tak, Pian? Tak kisah anda melabur ke, anda trade ke, benda sama. Okey? Kelebihan. Anda nak trade, so anda tahu anda boleh buat duit dalam market. Dan anda ada satu model analisa pasaran, di mana model anda tahu dia boleh membaca market. Itu yang bab expectancy tu. Sama-sama sebelum. Ramai macam tu kan. Sebab tak ada tu lah. Tak ada perancangan. Kenapa orang ni sebab dia tak ada objektif. Dia cuma aku nak buat duit. Aku melabur sebab aku nak buat duit. Memanglah. Siapa yang nak loss duit, dia nak melabur kan, nak trade. Tapi anda letakkan, bila aku buat duit, okey, untung 20%, aku nak buat apa dengan duit tu? Sama ada melabur semula ataupun letakkan. Anda bukan nak letakkan dalam risk tau. Anda letakkan dalam aset pendapatan tetap. Itu yang anda cari. Itu yang anda cari. Sebab itu saya sentiasa tekankan kepada variable dengan fixed asset. Anda nak masuk more kepada fixed asset. Anda buat variable trading, anda trading saham, forex, komoditi, apa juga. Bila untung tu letakkan dalam fixed asset, dalam fixed asset. Itu yang anda buat. Bukannya besarkan variable anda. Ini risk. Boleh burst bila-bila. Masuk market mudah, jangan susahkan. Anda ada kaedah keluar yang lengkap. Ini yang penting. Membiarkan posisi untung, biar je. Ada TP anda hujung dia. Okey, biar je. Jangan duk tengok turun 2-3 pip, turun 2-30 pip, pening kepala. Tak dapat. Dan bila rugi, jangan hold. Dia tak reti nak stop loss. Tak dapat. Okey. Risk reward sebelum entry. Dan menerima. Ada masanya kita rugi. Anda faham daripada model pasaran anda faham apa yang anda sedang lihat dalam market. Saya harap by now most of you guys tengok chart,
Scan dia, oh, ini cerita market. Itu yang market dynamic tadi. Itu yang bab ini. The whole system saya dibangunkan berdasarkan benda ni. Siapa ingat bila saya kongsikan benda ni? Tahun 2017. Thank you Rosli. Tahun 2017. Di mana kesemua benda ni, kesemua dalam ni adalah apa yang membentuk 3711 tu. Kesemua benda ni. Di mana 3711 kita ada mengenai cerita pasaran. Bagaimana ia bergerak dan rutin kita untuk memantau elemen struktur dalam pasaran. Kalau siapa ingat lagi slide-slide ni, ini bukan slide baru tau. Ini dari tahun 2017 sejak saya di XM. Slide ni sebelum ni dah ada. Slide ni tahun 2012 saya dah ada dia punya key point. Mana buku ni? Siapa ingat buku kuning saya dulu? Dalam ni semua daripada tahun 2012. 2011. Semua ni. Okey. Ini bukan hobi. Ini bukan hobi. Anda kena buat di situ, tapi tak payah anda nak jadi full time, tak payah. Anda sesuaikan masa anda, kalau bekerja dan ini adalah satu-satunya perniagaan di mana anda boleh buat dia kat mana-mana tau. Anda dalam mana-mana lah anda boleh trade. Anda boleh memantau, selagi anda ada internet, anda boleh buat dia. Itu je. Dan ia kepada masa anda. Anda tentukan. Anda nak masuk tak masuk berapa dolar anda. Bukannya orang bagi tahu kau kena masuk banyak ni, tak ada. Tengok 2020. Oh, baru ikut. Tesla tak pakai lambung. Rekod jurnal dagangan anda, kaji dan pantau sistem dagangan. Dan kaji sentiasa. Lihat, saya 3711 tu, saya sedang bangunkan dia untuk kripto. Untuk kripto. And it's almost there. Saya tengah tengokkan a few more kepada ETF dia, sebab ETF start ETN dia baru bermula last year. So saya tengah buatkan correlation, sebab chart dia tak lengkap lagi. Jadi saya tengah bangunkan dia untuk kripto. Okay. Memahami faktor kejayaan adalah daripada dalaman dan berdagang, persiapan diri kita. Sebab itu saya always tekankan bagi mereka yang bekerja, anda buat kajian market anda, analisa market sebelum anda pergi kerja. Bukannya balik kerja tu anda spend dengan family. Mungkin anda pantau kepada position yang dah open. Bukannya ataupun anda alihkan BE apa semua. Balik kerja, bukannya anda duduk tenung candle, tak. Itu pagi esok sebelum anda turun kerja. Itu sebelum turun kerja. Okey. Ada hidup kat luar. Nanti Pian, Kasyah. Lepas Galih, Rosli saya ingat saya pernah jumpa kan. Kita dah habis MCO nanti, insya-Allah kalau ada seminar kan datang jumpa. Anda tengok saya macam ni, kat luar pun sama. Sama je. Okey, bersyukur. Dan dagangan adalah seperti kita main game yang kita dapat menang. Kita letakkan rule dia. Anda boleh pilih untuk tak entry. Anda boleh pilih untuk nak entry. Anda letakkan dia punya rule. Anda cuma trade kalau keadaan macam ni. Kalau keadaan tak macam ni, anda tak trade. Faham tak? Jangan buat benda yang pelik. Okey? Yang singkat tentang saham, saya pun ambil masa yang lama baru faham apa. Ya, betul. Dia, sebab saya lebih tekankan kepada holistik, kepada holistik. Saya nak orang yang betul-betul berminat. Saya bukan jenis orang yang nak berkongsi, mengajar dan nak ambil ramai orang. Tak. Saya lebih kepada kalau anda betul-betul serius,
anda akan ikut sesi-sesi saya. Kalau main-main, alah dengar, okey aku nak enter, nak kaya, saya tak cari orang yang macam tu untuk belajar. Sebabnya buang masa. Kita tahu dia akan, kalau berjaya sekejap. Lepas tu habis. Kalau anda betul-betul minat, ikut. Sebab saya lebih kepada mindset. Lebih kepada mindset sebenarnya. InsyaAllah kalau ada seminar nanti jumpa. Ada kosong? Tak ada. Rumah satu lagi ada. Kalau ada, kalau siapa-siapa kat area Arah Damansara ni, jumpalah. Jumpa. Saya kat Arah Damansara. Okey, penetapan kepercayaan, kesedaran mengenai apa yang anda ada, tahu apa yang pedagang berjaya buat, ni semua. Ini semua. Ambil. Cuba untuk adjustkan kepercayaan anda. Buat dia. Tuliskan. Boleh. Anda cari specific place. Nak jumpa, saya ada kat Arah Damansara. Kalau tak perlu merentas, belum tak sesuai masa ni lah. Kes tinggi sangat. Okey. Buat benda ni. Saya setiap minggu buat benda ni. Dan lepas tu sebulan sekali anda ataupun tak payah buat seminggu sekali seperti saya, anda buat sebulan sekali. Buat benda ni, anda akan nampak banyak perubahan pada diri. Percayalah, benda satu-satunya kalau anda tak nak dengar lain apa saya cakap, anda buat benda ni. Lepas tu senaraikan apa yang berguna sebulan sekali. Anda senaraikan apa yang berguna, apa yang menghadkan anda. Dan sinilah belum sekarang. Di sinilah di mana kita membentuk kita punya minda sebagai pedagang, dan asas kejayaan adalah these 5 benda. Kalau kita cakap mengenai trading, kepercayaan yang betul, objektif jelas, sistem untuk capai objektif kita, peraturan dalam sistem yang lengkap, kita cuma ikut je dia. Dan apa tool yang kita pakai, position sizing model tu tool, Fibonacci itu tool, itu semua tool untuk kita ataupun peralatan yang kita gunakan untuk kita mencapai objektif kita dalam perdagangan. Okey? Jadi buatlah benda ni. Kita semua lain. Jadi anda kena cari diri anda. Seorang pelajar lain, pengurus dana lain, seorang yang bekerja lain, seorang full-time trader lain. Jadi anda kena cari siapa diri anda dan bagaimana anda nak approach perniagaan online ni. Anda tak cuba untuk jadi trader. Kalau anda cuba nak jadi trader, anda pergi ambil course profesional, minta kerja dekat bank, minta kerja dekat institution, dekat fund. Kalau anda nak trade sendiri, okey, anda berniaga sendiri, anda bukan bekerja. Jadi kena fahamkan approach anda kepada trading ni. Okey. Jadi fahamkan sebagai pedagang runcit kepercayaan anda, objektif mendalam, dan apa kelebihan yang anda ada over the market. Cari tiga ni kepercayaan anda. Bukannya teknik. Nampak tak saya tak cerita pasal teknik? Sebab teknik beribu, kalau tak beratus, kalau tak berjuta kat luar tu. Anda cari 3 ni pasal diri anda. Cari 3 ni pasal diri anda. Okey? Itu sajalah. Dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah bersama saya dalam sesi jam 8 nanti untuk analisa pasaran.